dalam 15 minit macam tu lah, kalau Encik tak kisah. So Encik ada apa graph yang Encik hantar kat kami before this lah, yang graph tentang statistical control tu. Ada So saya nak sebelum saya tanya tentang soalan dalam graph tu, saya nak tanya tentang apa proses yang Encik buat, macam mana Encik dapatkan data CPK, data untuk tensile strength tu kan. So saya nak tanya dulu macam mana Encik dapatkan data tu. Saya nak saya boleh tuliskan dalam report. Okay, macam ni first thing sebab kita ada daily checking activity. So masa daily checking activity, pengumpulan data kita buat masa tu. So kita ada CC team yang akan collect data daripada sampling, by sampling sebenarnya. Bukan pada 100% punya produk, by sampling lah. Ya, saya nampak. Jadi kita ambil data tu daripada direct daripada product production. Jadi kita elaborate data tu kepada CPK lah. So kita boleh tahu daripada data tu, kita boleh tahu secara overall macam mana production boleh control dia punya product spec within customer punya specification. Okay. So, akan bagi gambaran penuh kepada kita lah. Okay. Saya nak tanya tentang soalan ni, agak memang mungkin nampak agak bodoh sikit lah. Customer requirement tu kan, yang upper specification tu maksud apa yang 60 tu? Okay, sekarang ni sekarang ni kita daripada setiap produk kita ada spek yang sendirilah. So spek tu sebenarnya dah diberi oleh customer. Bila customer order produk dengan kita, so sama ada kita punya in-house punya spek ataupun special spek yang dia beri. Okey, itu perbezaan dia. Kalau in case kalau in-house punya spek, dia tak ada bagi. Maknanya kita akan guna spek yang kita ada, yang management kat sini dah decide, ataupun QC ataupun QA punya team dah decide apa spek yang perlu digunakan. Jadi spek-spek yang ada tu untuk memastikan standard requirement lah kepada customer. Company Encik ni guna apa standard tu, guna ASTM ke macam mana untuk ceramic standard ni? Tak, sebenarnya kita berpandukan pada H2, iaitu Japan, Isolite Japan, di bawah QC ataupun QA team Japan. So benda tu dah dikeluarkan pada peringkat awal lagi, sebelum semasa kilang ni diwujudkan lah. Maknanya bila mana kilang ni dah buka di pasar gudang, jadi spek-spek yang diberi tu oleh QA daripada HQ ni, benda tu tak ada. Pendek cerita maksudnya standard ni dah direka, dibuat sejak dari Jepun before company di-establish kan? Betul. Okay. Cumanya bezanya kalau in case untuk new customer, maybe dia ada dia punya own spec. Dia punya own spec. So tolerannya, okay, untuk produk ni dia tak ada close tolerance, dia ada open tolerance. Okay. Beza close and open. Bila so close ni benda yang kita tak boleh, benda fix yang kita tak ada tolerance. Okay, kalau open tolerance maknanya ada plus minus. So bezanya plus minus besar atau kecil itu saja. Ya, saya notice daripada graph yang Encik hantar tu kan, dia ada specification untuk tolerance di density dengan hardness tu kan. Okay. So saya nak tanya tentang density yang bawah daripada 1.33 CPK tu. Apa masalah kat apa data ni?
maksudnya dia banyak defect kan sebab dia bawah daripada 1.33 CPK. Sekejap saya cuba buka Tak yang apa. dokumen tu sekejap. Boleh. Okey. Sekejap Ya, selain banyak data, tak apa pun saya cuba dapatkan data dia. Okey, Tak apa. yang mana? Okey, ulang lagi sekali. Yang mana? Saya nak tanya untuk page 2, page nombor 2 di mana dia tunjuk CPK untuk grade produk week 1, 1000, 1004 dengan 1004 lagi. Okey. Saya nak tanya tentang part density tu yang CPK bawah daripada 1.33 tu kan, bawah daripada standard 1.0 lah. Yang tu apa masalah dia yang dia boleh sampai bawah daripada 1.0 tu? Okey, macam ni. Jawapannya sebenarnya kalau ikutkan overall produk tidak keluar daripada spek yang dibenarkan. Contoh untuk contoh saya bagi yang 1400 punya grade, okey. Yang value density dia untuk CPK 0.73 tu, okey. Dia punya spek ialah 220 hingga 300. Okey. Okey, itu beza dia. Okey, 220. Tapi overall untuk base kepada kita punya sampling, tak ada satu pun yang terkeluar daripada 300 ataupun atas ataupun bawah. Okey, maknanya dia within spec lagi. Okey, bezanya ialah 0.33 result dapat disebabkan kontrolnya, production control berat untuk produk tersebut, density melibatkan berat lah. Dia punya kg per meter cube lah. Yes, So dia punya berat dia ke arah maksimum. Okey. Okey, kalau ikutkan nominal dia ialah kalau dia 220 hingga 300, nominal supposedly nominal dia ialah 250. So bendanya kebanyakan data, taburan data ataupun dia punya statistik dia ke arah ke maksimum. So dia akan effect kepada result CPK lah. So sudut cost down pula daripada segi sudut kata kadar cost untuk pengeluaran cost production, dia tidak bagus sebenarnya. Sebab apa? Kita ke arah rugi lah, maknanya bagi benda yang terlalu tinggi, high spec. Patutnya dikontrol pada paras average, iaitu 250. Okey. Ya, 250. Okey, so saya daripada pemahaman saya, maksudnya semua produk ni di peak density kan? But actually sepatutnya dia di bawah 250 sebab customer cuma perlukan dalam density 250, tapi production tu keluar sampai di peak density iaitu 300. 280 ke atas lah, maknanya 28 kebanyakan lah. Nak tanya Saya tengok graf tu, dia ada satu graf yang tinggi, maknanya dia punya kuantiti yang 270 ke atas adalah tinggi lah, ada banyak taburan dia. Ya, saya boleh nampak pada graf ni. Okay, so untuk hardness ni maksudnya dia semua dalam kontrol lah kan, tak ada masalah sebab CPK atas 1.33. Sebab apa, hardness ni sebenarnya dia punya aspek dia more than. So dia hanya ada spek untuk minimum saja. Untuk maksimum dia tak ada spek. Dia infinity. Yang ni okay, saya faham
part ni dah. So saya nak tanya untuk page last sekali yang PPM tu kan. Okay. So maksudnya dalam sampel-sampel tu chance untuk ataupun possibility untuk dia jadi defect tu memang low lah kan, sebab basis on PPK dengan PPM tu dah tunjukkan kata number memang low. Ni daripada pemahaman saya, kalau salah tolong bagi tahu lah kan. So semua ni tak ada masalah kan. Okay. Untuk yang page yang last kali page yang last kali summary report. Betul lah, summary report. Okay, ya saya. Ya, continue, teruskan je Encik. Okay, untuk summary report ni, betul lah apa yang awak cakap tu, betul lah. Sebab bila kita control reading, maknanya bila kita tengok pada segi result, CPK saja kita dah boleh baca. Yang possibility dia untuk defect tu akan jadi rendah, automatik akan jadi rendah ataupun tak ada langsung. Okey, kalau ikutkan sampling size yang diambil, by average production akan keluarkan dalam 200 dalam mass production. So daripada 200 tu kita akan pick up untuk sampling sebanyak 10%. 18% saya nampak. Okay, lebih kurang dalam 10%. So 10% tu dah certified sebenarnya by right untuk management dekat Isolite. By right 10% dah certified for overall product. So kita result itu kita boleh guna pakai secara direct untuk reporting dekat IQ. Okay, saya faham untuk bahagian Isolite dia punya requirement untuk satisfy dia punya standard. Lepas tu kalau ada satu soalan lagi saya nak tanya di page pertama untuk line 2 grade 1400 tu kan, di tensile strength MPa yang bawah pada 1.0 tu. Nak tanya apa yang jadi masalahnya? Okay, kalau contohnya ni, 0.99, kalau ikutkan kita punya boss lah ataupun managing director, dia dah inform bahawasanya kalau CPK 0.8 masih lagi acceptable, 0.8 hingga 1.0 masih lagi acceptable, tapi need to improve. Okay. Kalau CPK 1.0 until 1.33, 1.33, benda tu dah kira bagus. And then kalau upper than that, it's better lah. Dia more better lah. So apa yang diterangkan 0.99 kalau ikutkan memang betul, kita masih tandakan merah sebab dia masih di bawah 1.0. So improvement perlu dibuat. Okey, apa yang terjadi ialah bila certain sampling yang kita ambil, dia ada sedikit effect, jadi menyebabkan CPK tu ada aktif lah, maknanya tak aktif. So ada satu lagi analisis akan dibuat, kenapa dia tak aktif, apa value bila production date yang data tu dia affecting, yang effect data tu effect. So kita buat analisis and then kita dah akan inform dekat production punya team, and then for next lagi kita akan tengok. So tengok improvement, action yang dibuat untuk improvement tu successfully taken or not, macam tu. Boleh saya faham bahagian tu. So saya nak macam buat pendek sikit, nak tanya Encik, proses control ni sebenarnya actually just proses control dalam production kan, dia bukan macam more like, sebab dia proses control dah, maksudnya overall daripada mula sampai ending, maksudnya tentang inventory pun material apa semua tu semua dikontrol lah kan.
tak kira apa-apa saya. Betul. Okey. Itu semua sebab kita ada ISO 9001. So dalam ISO 9001 kita mesti fulfill semua requirement ataupun semua recommendation, termasuklah report, form dan benda-benda yang supporting document sebagai untuk kita satisfy benda yang aktiviti yang kita buat tu berdasarkan apa yang ISO standard dah gariskan. Itu dia. Okey. Saya tanya, kawan-kawan lain ada soalan lain nak tanya ke tak? Okay. Tadi nak Kalau tak cakap ada, apa dia? Tadi Hairul nak tanya something? Ada ke? Ada siapa nak tanya apa-apa ke tak? Okay. Jadi kalau yang berdasarkan normality plot tu, Okey. maksudnya kalau dalam production tu yang bintik-bintik yang ditunjukkan tu macam kan ada 1, 2, 3 yang tak kena dekat line kan. Okey. Itu maksudnya barang tu antara barang yang defect kan. Sebenarnya tak. Tak, dia dalam control. Dalam control, semuanya dalam normality test ni kita hanya test dia punya scatter dia, taburan dia. Scatter diagram. Dia tak boleh nak terlalu besar ataupun terlalu besar dia punya Lari real time tu. Contoh you imagine satu bulatan, just shoot. Bila shoot you mesti ada target. Bila target tu keluar daripada garisan pertama ataupun garisan kedua, itu ada problem, tapi masih dalam spec lagi. Cuma dari segi production punya productivity ataupun performance kurang bagus lah. Ni ada improvement kena buat lagi. Okay, so saya nak tanya lagi, apa-apa yang daripada defect ataupun result yang tak apa satisfy manager ataupun bos Encik lah kan. Saya tanya, apa improvement yang team Encik boleh buat? Apa yang banyak perkara sebenarnya yang perlu kita tengok. In case kalau ada defect, okey, bermula kita ambil daripada yang paling susah lah, daripada segi yang paling senang lah, daripada segi machining ataupun mesin sendiri. So kalau mesin tu ada problem, so ada satu tindakan yang melibatkan tim maintenance yang perlu repair untuk dapatkan result yang bagus. Yang keduanya ialah segi method ataupun cara untuk buat lah, atau proses prosedurnya tu sendiri ataupun method lah, kalau kita panggil method production method ya. Okay, production method So mungkin production method ni tidak sesuai ataupun perlu ditambah baik untuk dapatkan result yang lagi bagus. Itu ada sebab tu ada mungkin kita dapat ada satu defect atau defect, mungkin kena improvement dari segi method. Yang ketiganya mungkin daripada segi material tu sendiri, control of material yang kita guna tu. Mungkin material yang sebelum itu yang kita kena ambil kira kaji juga. Material yang kita guna tu sebelum dan sekarang perbezaan dia apa. Data comparison ya. Yes, betul. Kadang-kadang dari segi penggunaan material, dia punya nisbah dia pun, kalau lari sikit pun, so result dia akan berubah lagi. Okay. Berubah gitu. So nisbah tu 1.0 tu yang reference tu adalah nisbah data material yang perfect lah kan. Macam mana? Maksudnya kalau nisbah 1, nisbah 2, maksudnya material tu tak sesuai. Okay. So maksudnya macam mana Encik tengok nisbah untuk material tu? Okey, kalau ikut material punya penggunaan, kita dah ada satu work instruction ataupun standard operating lah. Okay. Kita ada tu. Jadi bendanya ialah hanya perlu follow
Kalau kata dia punya penggunaan material, material ni banyak sebenarnya. Penggunaan untuk jadikan satu produk dari segi material dengan sub material pun ada. So material ni ada dia punya berat ataupun kuantiti yang tertentu. Dia tak boleh main suka masuk je. Dia ada contoh 50 kilo benda ni abuk, 50 kilo material asal daripada kaolin, dia akan campur sekali, campur mixing all together, lepas tu baru dia akan jadi barang. So kalau mistake pada kuantiti ataupun weight material akan juga efek, itu maksud saya lah, efek pada end product, kita dia end product. Yeah. Akan efek. Okay, saya faham tu. Untuk yang tu untuk kawalan awal kan, macam kawalan mesin, method, materials yang tu. So kalau untuk macam proses kontrol yang lebih tinggi, macam yang lebih susah tu macam mana dalam yang selain daripada material control, machine control, factors macam ni? Okey, sebenarnya kita tak nafikan benda ni adalah paling susah untuk tackle. Contohnya saya boleh bagi tahu daripada segi man, ataupun kalau kita tengok pada 4M analysis saya, kita tengok pada man punya factor. Bila man punya factor ada problem, bukan senang untuk kita perbetulkan atau fix the problem. Okay? Kalau mesin kita boleh, kalau rosak kita boleh repair. Kalau method, kalau tak betul kita boleh ubah, maknanya adjust. So bila man melibatkan pada orang, so it depend kepada motivate. Benda yang kena motivate people. Mungkin buat apa semua, itu yang benda paling susah lah dari segi selama saya bekerja. Benda paling susah untuk dikontrol ialah man. Itu yang serius check up, itu memang benda Ya, faktor manusia memang susah untuk dikontrol lah kan. Okay, so kalau saya yang tu untuk 4M dan yang tadi tu untuk material apa tu macam fishbone diagram lah kan kalau nak analisis. So apa yang saya boleh tanya lagi untuk itu juga. Ya, betul. Untuk apa saya nak tanya lagi, sebab saya nak, kalau boleh nak dapatkan banyak data sebanyak mungkin pada Encik. So yang lain tak ada soalan ni. Tak apa. Okey, kalau nak tanya selain daripada yang data-data yang ada kat dalam itu tak masalah. So kalau saya dapat share, saya akan share. Kalau benda tu confidential, so saya cakap yang tu tak masalah. Data yang Encik bagi macam graf yang ni, maybe kalau Encik boleh bagi graf untuk tahun 2018 juga, untuk kami buat comparison dengan 2019 ni, memang helpful lah. Kalau boleh nanti Encik boleh hantarkan data untuk 2018 lah, sebab kami boleh buat. Okey, kita ada macam ini sebenarnya. Okay. Saya sebenarnya masih baru, saya baru join daripada last year bulan 7. Bulan 7 Julai last year, sebenarnya rejoin. So sebelum ni saya bila saya masuk, benda-benda ni saya bawa masukkan ke dalam ICF lah. So benda-benda ni saya analisis ni saya dah buat untuk tolong production, untuk kena pasti bahagian-bahagian mana yang perlu diimprovekan, itu saja. So aku kalau ada saya akan bagilah. Kita tengok macam mana. Nanti saya tengok macam mana. Saya pun kena tengok saya punya schedule juga. Apa yang saya boleh bantu, saya akan beritahu dengan Izzah. Ya. Nanti saya akan contact dia lah macam mana. Ada soalan tu memang ada, cuma banyak tu sikit je. Okay, so kalau soalan lagi, saya nak tanya tentang hardness control tu kan, untuk bahagian hardness tu. Hardness ni selalunya dalam produk macam mana
Okey, harness ni sebenarnya kalau you dalam sektor ataupun metal industri, dia dah ada harness. Untuk lepas daripada dia punya buat molding apa semua tu, dia akan check dia punya harness lah. Okay, sama juga dengan ni. So produk ni walaupun dia produk insulation, tapi untuk harness ni untuk secondary process yang bertujuan dia untuk pastikan produk ni tidak hancur. Sebenarnya kita dia mampat. So kemampatan tu boleh diukur pada harness meter. Itu. Sebab dia insulation material, so dia punya hardness adalah penting untuk memastikan masa dia operating dalam high temperature tu dia tak hancur lah kan. Ni maksud Encik lah kan. Betul. Dia sebenarnya macam ni. Dia ada satu lagi term, itu shrinkage ataupun thermal shrinkage. Okay, kalau boleh Google lah, Google nanti apa itu thermal shrinkage. Okay, thermal shrinkage ni lebih kurang pada kadar, kalau bahasa Melayu dia kadar pengecutan produk. Kadar pengecutan produk ni. So bila dia kena high, contoh saya bagi dekat produk grade 1400, kalau kita ada spek kadar pengecutan dia, dalam tempoh kita buat testing, in-house punya testing, tempoh 24 jam, 12 jam kita akan test pada suhu 1200 degree. 120 degree. Okay, kita akan test dia. So kita tengok berapa dia punya shrinkage dia. So kalau shrinkage dia lebih pada kita punya spec, so company produk tu sebagai spec lah. So far daripada segi yang saya buat ni, so far belum ada lagi yang over the spec. Semua inspect lah. Semua inspect. So, sebab tu produk kita yakin produk kita ni masih dalam control. Okay. Apa lagi boleh saya tanya lagi? Sebab lecturer tu dia tanya banyak benda masa last question session kan. Sebab tu kami nak dapatkan kebanyakan info yang mungkin, so kami boleh jawab lecturer tu. Apa? Dapatkan jawab semua apa yang lecturer you minta. So semua just bagi tanya dia, nanti I cuba jawab lah. Okay, so saya nak tanya tentang apa lagi Encik ada table yang sama dengan macam CP table untuk nak tengok dia punya PPM semua tu ada kan? Ada guna tak? Ada, okey. Kalau ada, saya rasa semua CP dengan CPK table tu semua sama je. So saya boleh dapatkan yang tu dari Google, no problem. Cuma saya nak confirmkan Encik guna ke tidak, so saya boleh masukkan dalam report je. Apa lagi saya boleh tanya? Improvement tu selain daripada human tu, ada lagi tak yang macam selain daripada human material machine tu, kalau ada lagi ke yang boleh diimprovekan untuk improvekan dia punya proses control tu kan? Okay. Kalau pada pendapat saya, sebenarnya kita dah cover semua department. Okay, tapi pada masa sekarang tu, kalau ikutkan ada lagi CPK yang belum achieve ataupun belum dapat lagi 1.33 ataupun yang kita kata perfect lah. 1.33 sebagai perfect lah. So ada lagi, itu bahagian-bahagian yang kita nak buat lah. Okey, sekarang ni masalah yang terbesar untuk dapatkan, kalau saya boleh berpandukan pada apa nama kita punya graf ni, okey. Yang untuk lebih pada board produk, okey. Kebanyakan dia ada up down. Dia tak stable untuk sama dengan primary process.
There's primary process and secondary process. Dia tak stable. Okay, ni secondary process ni dia tak stable untuk bot. Dia belum proses. Sampai sehari ni pun dia belum stable lagi. Dia ada up and down. So bendanya ialah dari segi kita punya resipi lah untuk buat dia. So benda resipi. ni kena diolah. Kalau orang cakap try and error lah. So bila try error, sebab information ni sebenarnya information untuk buat barang ni sebenarnya confidential kan? Oh, ada. Ada sebenarnya. HP dah bagi sebenarnya. Tapi masalah yang kita kita kena hadap ialah dari segi kerana dia bagi dia punya resipi, tapi dari segi mesin dia ada beza. Contohnya macam ratio kan? Yes, dia punya size tank dia, dia punya tank size ada perbezaan. Ada tank size, dia punya oven size untuk keringkan produk tu, ataupun vacuum dia ada dia punya perbezaan dia, ada punya segi size ataupun volume dia, ataupun dia punya air suction dia, ada perbezaan kat situ. So untuk kita ambil 100% dia punya resipi ataupun cara untuk buat tu, untuk diletakkan dekat dalam isolate ICM pasir gudang ni, kita tak boleh follow 100%. So kita kena ada satu try error untuk buat benda tu supaya ikut apa yang kita berpandu kepada, senang kita berpandukan kepada kita punya end product data lah. Bila tengok data pada end product, dan kita revert balik, buat sikit adjustment, and then tengok lagi data. So benda tu akan ulang sebab benda ni dari segi department untuk R&D, department HQ pun dia tak buat. So kita by right kita tak ada R&D tu department dekat isolate pasir gudang, tapi kita hanya buat try error untuk dapatkan result yang bagus lah. Sekarang ni masih lagi teruskan dia punya usaha dia untuk buat, belum ada kata putus. Semua kita hanya pegang pada work instruction yang diberi pada Japan. So kita tak lari banyak daripada situ. Mungkin bila dah final nanti baru kita compile kan, and then kita submit dekat HQ. And then untuk masa sekarang pandemik, so mungkin HQ tak akan datang lah. So kita submit, bila kita submit dekat HQ akan datang verify. So dia kena datang dekat plant untuk verify kita punya prosedur lah, sama ada kita punya ratio boleh pakai ataupun tidak, macam itu. So bila dekat HQ baru kita boleh officially endorse yang itu resipi atau prosedur yang kita akan guna pakai untuk seterusnya. Okay. So proses dia adalah back to back to the point, point where produk tu satisfy requirement daripada isolate Japan kan? Okay. Saya rasa macam saya dah dapat banyak data dah. So kalau ada lagi, sebab benda ni kita akan realise bila kami tulis report kan. Kalau tak cukup apa-apa, kami akan message Encik untuk dapatkan info yang lebih banyak. Setakat ni saya tanya kawan-kawan lain yang ada soalan apa nak tanya Encik Harullah ke tak? Encik, saya ada soalan. Saya nak tanya tu tadi data tu batch nombor 2. Okay. Dia ada 23 case, itu apa itu? Defect Itu defect case untuk 1 tahun. 23. 23 yang page ketiga tu. Kedua. Tu produk apa? Okey, sekarang ni kalau sini saya hanya bagi summary saja. Untuk produk ni dia sebenarnya total overall untuk tahun daripada Januari 2019 sampai Disember 2019. So produk-produknya
sebab kita ada banyak produk, so untuk saya terangkan satu persatu agak ambil masa lah. So, tapi untuk pengetahuan ni apa nama tadi lupa saya nak tanya nama. Okey. Ya, tak Jadi apa. kes ni kita ada dua kita ada dua, satu daripada overseas ataupun daripada Japan customer ataupun Japan customer lah kita. Dan satu lagi ialah daripada segi dalam kita punya lokal ataupun kita tengok pada Malaysia, Indonesia, Vietnam, Thailand, itu negara-negara yang tu. So untuk overall tahun kita total case untuk 2019 23 case. Okey, benda ni akan direview tiap-tiap bulan lah. So bila kita dapat case, kita akan cuba provide jawapan untuk satisfy customer yang kita ada ambil action untuk tak bagi defect yang sama berulang. Macam itu. So kalau ikutkan trendnya ialah kebanyakan defect ni ialah defect yang ada certain yang defect yang berulang, macam saya cakap tadi lah, dari segi kebanyakan yang berulangnya ialah dari segi Density. factor pack lah. Banyakkan yang berulang lah. Untuk saya terangkan satu persatu defect apa, terlalu banyak sebenarnya, terlalu banyak. Okay. Tapi saya cuba huraikan yang secara summary saja. Yang defect-defect ni semua ialah ada daripada segi faktor dia, segi product appearance tu sendiri. Okay. Daripada segi kita punya delivery ataupun mungkin daripada quantity ataupun sorting, okay. extra supposedly customer happy lah sebab dapat barang extra. Okay, yang customer tak happy ialah shortage lah, kurang daripada apa yang order lah. Okay, ataupun dari segi kita punya dimension defect ataupun dia punya corner apa shape yang tak ikut. Dari segi packaging ataupun labeling ada masalah juga. Dari segi labeling pun ada masalah juga. So benda-benda yang ni semua kita lebih kepada cuba untuk elakkan benda tu berulang, reoccurrence. Maknanya next time bila kita dah ambil action, dan action tu sepatutnya untuk next order, baru kita akan verify action yang kita ambil sebelum ni betul-betul efektif atau Okay, so saya nak tanya yang untuk case di mana ada problem tentang delivery kan. So delivery ni ada tarikh yang telah ditetapkan oleh customer, kata bila kena hantar produk kan. So kalau lewat 1-2 hari pun dia akan jadi dikira sebagai satu case problem kan. Ya, betul. Okay. Sebab sekarang kalau ikutkan kita memang dah ada kita punya shipping schedule, kita panggil shipping schedule. So sebenarnya every department kena follow shipping schedule lah. Sebenarnya dari segi production ataupun QC untuk check barang, release barang sebelum tarikh ataupun date untuk closing ataupun untuk barang tu masuk kontainer dan dekat port lah, dihantar ke port. Hantar kepada Japan balik kan, sebab main customer still Japan kan. Okay. Ataupun depends. Ya, depends. Sebenarnya depends. Ada yang kita bendanya akan hantar ke Thailand atau semua, depend lah. Bergantung pada customer dia punya arahan. Ataupun customer Japan tapi dia punya customer dia dekat Thailand pun ada. Tapi sales tu daripada Japan. So maksudnya order tu daripada Japan. Order daripada Japan, tapi barang tu bukan nak hantar ke Japan, nak hantar ke Thailand. Okay. Yang tu saya faham. Okay.
So kalau kita ada terlewat ataupun ada masalah dari segi production tak meet dia punya deadline, so first thing first, ada procedure, dan dalam ISO pun ada procedure, mesti ada communication between supplier and customer ataupun manufacturer dengan customer. Mesti ada satu communication yang kita supposedly kena beritahu, inform yang delay, in what reason, apa reason dia. So kalau kata customer accept kita punya proposed date, next proposed date lah, so bila accept, so ada masalah. Okay, kebanyakannya kalau pada experience saya sebelum ni ialah kalau kita ada masalah dari segi production, tak meet punya deadline, dia punya delivery time tu delay lah. So delay dan dipersetujui oleh customer tu sendiri, so dia tak ada masalah. Kecuali customer yang betul-betul cakap urgent, kita ada hantar dulu apa yang ada. Ya, betul. Ada solution lain. Sebab tu ada shortage punya problem kan. Sebab deadline dah sampai tapi production masih tak boleh catch up. So bahagian company cuma hantar production yang mana yang sempat. Jadi dia punya okay. Ada possibility juga untuk jadi satu isu lah. Cuma sekarang apa-apa yang terjadi, first kita kena manufacturer kena beritahu dekat customer, inform customer yang dia punya vessel terpaksa delay sebab apa. So bila dia tahu, so dia takkan jadi isu lah. Cuma dari segi kita antara manufacturer dengan haulage ataupun haulage, tahu kan haulage ya? Okay, yang container tu kita terpaksa bayar satu late charges lah. Itu saja, denda penalti late charges tu lah. Sebab charges sepatutnya supposedly dia kena pick up container yang dah fill pada contoh hari ni 15 bulan, tapi kita belum fill lagi, so drag masa untuk besok, so ada charges kat situ. So charges tu yang akan ditanggung oleh manufacturer lah. So sebab dah ada satu communication antara manufacturer dengan customer. Bahagian tu saya faham dan clear juga. Saya nak balik kepada graf. Mungkin ni soalan last lah. Saya nak tanya tentang tensile strength tu kan. Macam mana pihak company test untuk tensile strength ni? Okay, untuk tensile strength, setiap produk kalau kita tengok ada 65, 100, 110, 160, itu ialah dia punya, kalau kita convertkan kepada kita density lah, kg per meter cube, 65 kg per meter cube, 100 kg per meter cube lah. Faham Saya faham. So kalau kalau ikut prosedur kita, setiap changes, product change, kita akan buat strength semua. Ini strength ni lebih kepada primary process. Primary process. So kita akan gunakan dia punya push-pull gauge. Push-pull gauge dia akan 1 meter dia akan tarik. Produk tersebut sampai putus. Sampai produk tu putus ataupun pecah. Selalunya pihak company guna panjang mana untuk dibuat push pull gauge punya test? Biasanya kita akan buat size 250 mm untuk panjang, lebar 150 lah untuk test dia punya. So thickness, ketebalan dia bergantung pada produk. Sebab kita ada produk yang 6 mm paling nipis, 12.5, 25 mm dengan 50 mm. Itu antara produk-produk thickness yang kita ada lah. Okey, saya faham untuk bahagian tu. Okey, saya rasa setakat banyak tu je lah.
Soalan yang saya nak tanya untuk hari ni, kalau ada soalan apa-apa, mungkin tak banyak dah sebab Encik memang banyak bagi info. Saya akan minta Izzah untuk message Encik lah untuk bahagian tu. Sebab saya dah makan masa Encik banyak juga, ada 10.55 dah. Saya minta maaf untuk bahagian tu, dan saya terima kasih untuk banyak-banyak info, banyak benda yang saya belajar juga untuk tentang manufacturing fiber ni. Masa Encik. Okey, sama-sama. Cuma saya nak cakap sikit lah. Okey. Kalau macam dulu pun saya ada study dekat UC pun, saya belum sampai ke tahap imagination yang actual punya manufacturing condition. Okay? Faham maksud saya? Faham. So dia sebenarnya perbezaan dia memang besar. Kebanyakan kita dekat belajar, kita banyakkan teori, teori, kebanyakan teori yang sebenarnya CPK apa semua kita dah belajar, statistik apa semua kita dah belajar sebenarnya. Okey. Ataupun kalau belum belajar, nanti akan belajar lah. Okey. Tapi sebenarnya bendanya ialah akan juga diguna pakai. Okey, bezanya ialah kita punya skill, interpreting skill, ataupun kita punya how kita make a decision daripada actual data yang kita dapat. Sebab one mistake, kalau kita ada mistake daripada data kita, ini bukan data daripada untuk jawab exam ke apa. Ini data untuk pastikan certain proses achieve dia punya target apa semua. Bila kita kata ada silap pada data, so benda ni akan bagi banyak masalah kepada team production untuk ambil action. Okey, itu saja saya nak cakap. Okay, untuk sebenarnya okeylah, teori dia bagus, sebenarnya bagus untuk kita punya imagination masa buat decision kan. Punya baguslah, ada bagus juga, memang bagus dia. So lebihkan pada mengenal situation, proses real situation sebenarnya. Saya sebenarnya kat real situation. Sebab saya sebenarnya ada shock sikit dulu bila masuk. Bendanya ada banyak beza. Cuma yang kita belajar tu tak semua yang kita boleh apply. Tapi jangan kata semua tak berguna, tapi semua ada banyak benda yang berguna yang kita boleh, tapi kena modify sendiri. Itu saya cakap ni skill masing-masing. Skill saja yang perlu untuk interpret data tu. Okey. So ada lagi? Yang tu je soalan saya tentang, dan terima kasih untuk advice masa depan. Sama. Okey. Terima kasih Encik. Okay.